A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amaris Gita Smith yang pertama menyapa Tok Abah, diikuti oleh Leni Nadira, Kak Syuk nombor 3, Fauzia Maknayan 4. Siapa ni? Syuhada Syakirin nombor 5, Alam Ahmad, Yati Setia, Joha Joib, Hairul Hazri, top 10 ya. Sabridas ya. Kak Syuk tadi, Fauzia Maknayan, Alam Ahmad, Dayati Setia, Joha dah semua ni ya. Oh, dia ulang-ulang ya. Sabridas das. Sedekah subuh kata Joha Joib. Tahniah ya. So yang belum sedekah subuh sempat lagi. Arul Azri, Leni Nadira teruskan, Nur Azimah Yusof, Cik Akmal Musa ya, Hani Isma, lama tak nampak Hani Isma ya. Abdul Rahman, terima kasih ya. Lita Belita dah masuk, Saidil Lamin ya. Jasni Ahmad, top 20 Jasni semalam. Johan ya. Abdul Rahman ni pensyarah UUM. Ismail Osman, Nadir Muhammad, Lita Belita ya. Saudagar Kejora tu dia, Misa Badrul Alam Limin, Kak Syuk dah sebut, Muhammad Zaidi Zainal, Ramini Hussein ya. Like dan share guys. Misa, Sabaria Daud, Siti Absakula, Maimunah Cik Nah, Cik Akmal Musa, Asni. Like dan share guys ya. Hari ni hari Isnin ya. Khadijah Harun, masih ya. Ada orang berkorban hari ni ya. Oti Aris, Cengkerik ya. Jebon ya. Lin Mas, Ramini Hussein, Joha Joib ya. Rebecca Abdullah, Waalaikumsalam. Khadijah Harun, Cik Akmal Musa, okey. Hamidah Hussein, Ina Zalina dah ada. Selamat Hari Raya Jeff Seman, Rosmi Elias, Intan Sumayah ada, terima kasih. Mat Waji Smaun ya, terima kasih. Sahid Azin. Like dan share kepada 10 orang grup ya. 10 grup 10 orang ya. Cik Akmal Musa, Fauzia Ismail, Mariamah Muhammad, Siti Absakula dah sebut, Sabridas dah, Zainal Hassan, Fauzia Ismail, Ina Zalina, Jamaliah Nawawi, Zaid Ahmad ya. Zarir ya. Faizah Taylor, tu dia. Taylor pernah bangun awal, terima kasih ya. Puan Zainun daripada Canberra Singapura dah ada, terima kasih. Zainab Hassan, Litawa dah sebut, Intan dah sebut, Has Abu, Alifah Nasiran, Farida Abdul Rahim, Muhammad Azlan Abu Talib, Emi Muhammad Amir, ni jarang jumpa ni ya. Rosita Mustafa, Asma Saim ya. Dan sharing kata Puan Zainun, terima kasih. Fatimah Abdul Wahab, Fadil Ismail, Intan dah sebut tadi. Siti Fatimah ya. Insinyur Haji Rocky Mavia, terima kasih. Jebon Dose kata ya. Yusmin Omar ya. Siapa lagi? Ashraf Musa ya. Ni sahabat-sahabat tahu ya. So 103 dah share. Wow. 103 yang masuk kelas, 103 dah share. Tahniah. Wow ya. Yusmi Omar, Ashraf Musa, Syahir Hassan. Oh, Syahir macam penyanyi kita. Wan Timora, Rozia Osman, Ainsun Abu Hassan, Didi Zari, Kamala Sari, Mala Taylor, tu dia. Amin Hafiz, Nurhana Isnin, Zainab Hassan Azam, Marbu'an Bukhari ya. Jawada ada, terima kasih sahabat lama kita. Okey, PC Linda. Ya. Siapa ni tadi? Siti Hajar Sumarsih Sukarni, Ainsun Abu Hassan, Didi Zari, Rebecca Abdullah ada, Ana Azhara, Cik Non Abu Bak. Siapa lagi? Zainal Azan dah sebut, Nurhana Isnin ya. 121 share dah ya. Ni mulai cepat sikit ni ya. Ni hari ni masih cuti, orang dah ada yang balik kampung, ada yang tukar daripada kampung satu ke satu lagi kampung ya. Ada orang sembelih lembu juga hari ni, hari kedua hari tasyrik ya. Lepas tu ada orang bagi-bagikan daging ya. Kotun Mulin ada, cikgu, terima kasih cikgu. Fazil Nasir, Farida Abdul Rahim, Wan Mat, Mun Maisma ada, Muhammad Syukrilat
Didi Zari, Mardiana ada, Cik Umar Musa dah sebut. Cikgu Kutu, terima kasih. Always happy to be here. Happy to see you guys. Terima kasih. Alright, Zainab Hassan, Nek Ndawan, Azizah Ali, Fida Fikri, Okey. So kita ada 134 orang share. Okey. So kita mungkin tak tunggu sampai 200, kita mula pelan-pelan lah. Ni hari yang bahagian yang ke-16 Hari ke-16 Tok Abah cakap tentang bagaimana nak sentiasa bermotivasi. Sambung pelan-pelan Semalam Tok Abah berhentikan nombor 47. Buang semua fuguai. Fuguai bahasa Jepun bermaksud apa benda yang leceh, apa benda yang menghalang kejayaan, apa benda yang boleh mengganggu. Mengganggu gugat. Sampah tak tersusun, benda rosak, lampu macam semalam Tok Abah nampak atas tempat duduk Tok Abah kat dalam bilik tu lampu dah padam. Itu fuguai tu, fuguai. So Tok Abah kata, ni lampu dah padam ni, bagi tahu An untuk tukar lampu. So kita betulkan semua. Fuguai ni lah sebarang perkara yang boleh menggugat kita punya prestasi. Gangguan, benda tak elok, benda tu sumbat, air tak keluar, lampu padam, sampah penuh, tong sampah tak dibuang. Ini semua fuguai kata orang Jepun. Sebenarnya kalau kita ada peluang ke Jepun, cuba tengok dia punya tong sampah, sentiasa kosong. Kalau kat pejabat lah, dia tak sampai penuh baru nak dia buang, tak. Dia ada je, dia terus remove. Cuba cari potong rokok kat dalam toilet. Cuba tarik kat tandas benda yang ada sampah ke, wrappers ke, tisu ke. Cuba tengok, cuba cari. You takkan jumpa. Sebab mereka akan menghapuskan fuguai. Itu prinsip. Dia kata itu salah satu prinsip orang samurai. Sentiasa kemas, bersih, tip top. Wow, itu belum kaizen lagi. Kaizen tu artinya keep on improving. Buang semua fuguai, buang semua benda yang melecehkan. Okey, itu semalam punya tip. Sambung yang ke-48. Hari ni 48. Semalam bukan hari haji Semalam kita 48 Oh, semalam hari haji. So 48 kemarin dulu lah So sehari sebelum kita 190 orang dah share. Terima kasih. So kita sambung yang tip nombor 48. So Tok Abah kata apa? Garbage in, garbage out. Itu bahasa yang Tok Abah belajar masa belajar programming, computer programming 40 tahun yang lepas. GIGO, garbage in, garbage out. Sampah yang kita masukkan dalam kepala, maka sampah yang akan keluar daripada pemikiran kita. Artinya jangan masukkan sampah dalam diri. Jangan fikir yang negatif. Jangan fikir negatif. Kalau awak berfikiran negatif, mana boleh menghasilkan benda yang positif? Impossible. Maksudnya impossible mean ikut logik manusia lah. Kalau kita nak keluarkan pemikiran yang positif, maka kita fikir yang baik-baik. Sebab Nabi bersabda, ni Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali. Nabi bersabda mafhumnya, Allah bertindak seperti apa yang kita sangkakan. Kita masukkan perkara yang baik-baik, maka baik-baik akan berlaku. Salah satu undang-undang minda ialah barang siapa yang makan yang baik-baik, maka pemikirannya positif. Dan Tok Abah juga sebut salah satu undang-undang minda ialah kalau kita fikir yang baik-baik, badan kita jadi sihat. Fikir yang baik-baik, badan kita jadi sihat. Itu dari kadar perspektif perubatan alopati, dia kata psikosomatik ataupun perubatan psikologi lah. Kata psikologi, psychiatry, psychosomatic. The state of your mind will determine or will influence the state of your body. Fikiran positif, badan sehat. Fikiran negatif, badan sakit. Itu namanya psychosomatic. The state of your mind will influence the state of your physical health. Gitu. Jadi masukkan dalam kepala benda yang baik-baik. Fikir baik-baik, fikir sehat, fikir ubat, fikir berjaya, fikir nak tolong, fikir nak sedekah, fikir nak buat kebaikan, maka banyak benda baik akan berlaku. Itu tip nombor 48 yang pertama pagi ni. So Darling Fu Chai ni tak pernah jumpa ni. Darling Fu Chai. So Ina Zelina dah ulang dah. Dia kata apa? Jangan fikir negatif. Terima kasih. Jamilah Soleh. Ni pun baru masuk. Jack Muhammad Rozli. Ni lama. Jack Muhammad Rozli lama tak jumpa. Dia selalu berdoa nak jumpa Tok Abah. Zack. Mana tahu kalau panjang umur kita berjumpa. Fatimah Azma. Lepas tu Suryati. Ini pun lama juga tak nampak. Tapi ada setiap hari Kerana Siti Hajar Ahmad. Nani Hurif. Itu pun jangan jumpa. Setiap sekolah biasa. Puan Zainul selalu. Azizawati Aziz. Ni orang-orang yang baru masuk yang dalam kelas. Sekarang sudah ada 156 dalam kelas, 223 share.
Terima kasih Tania. Keep on sharing so that more people can benefit from our discussion. Okey, sambung. Ya, oh ya, sebelum tu tak apa tak sebut pun siapa penaja program kita pagi ni. Yang menaja program kita pagi ni ialah webinar jom jadi orang yang berintegriti. Jom jadi orang berintegriti pada 18 Julai. 18 Julai kita akan ada webinar daripada 10 pagi sampai 1 tengah hari. Tok Abah akan ceritakan 11 perkara yang tanda-tanda orang yang tidak berintegriti, 11 punca orang yang tidak berintegriti, 11 akibah kalau kita tak ada integriti. Ini ambil yang basic lah ya. Rupanya beribu-ribu sebab dan punca, tapi kita ambil yang basic 11 dan kita akan bincang macam nak transform diri kita supaya lebih berintegriti. Dan Tok Abah akan share 25 tips yang praktikal dan magical bagaimana nak memperkasa integriti dalam diri kita. Dan ramai bertanya, integriti ni untuk company je, kita tak dapat apa-apa. Salah. Kalau awak berintegriti, Tuhan akan sayang awak. Allah sayang orang yang berintegriti, ikhlas, amanah, jujur. So awak untung. Dan bos akan sayang pekerja yang berintegriti. Kawan-kawan akan sayang orang yang berintegriti. Kawan-kawan akan percaya yakin, customer akan percaya yakin pada orang yang ada integriti. Siapa kata? Apa untungnya kalau berintegriti? Dan kalaulah ada orang yang nak naikkan pangkat ataupun ada succession plan, ya, bos nak cari pengganti ataupun orang-orang muda untuk dinaikkan pangkat, orang yang berintegriti akan jadi pilihan. So siapa kata? Apa untungnya berintegriti? Untung sangat. Ada yang penting kita dapat keberkatan. Ya, keluarga pun akan berbangga ada keluarga, ahli keluarga macam kita berintegriti, dan mak bapak bersyukur sangat bila kita berintegriti. Dan anda jadi contoh teladan yang baik untuk orang lain. Wow, ya, tu rentetan basic thing about the benefits of being a person of integrity. Jangan kata apa untungnya integrity pun bukan boleh tambah gaji, tambah bonus. Jangan buat silap. Ya, so it's good to be good, you know. It's good to be good. Ya, jadi baik ni bagus. Ya, tak ada ruginya. Tapi kadang buat baik pun orang bukan nampak pun, bukan orang appreciate pun, never mind. Kita bukan nak minta orang appreciate, kita nak Allah yang sayang kat kita. Buat apa yang Allah suka walaupun semua orang menyampah. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Kata Ibrahim Adham kepada anak muridnya, Tok Abah pinjam. Izrina Adam, terima kasih. Ni jangan nampak ya, Nur Hartini Mat Arub. Lama juga tak nampak. Makhluk bernama Nur Hartini, Zahara dan Syahrul. Lama tak nampak. Syarifah Nur Aini. Okey, terima kasih. Daling Pucai dia dah sebut. Hasnah Syahri, kawan lama. Ainun Wari, ya. Alif Faisal, ya. Nazura Raji, lama tak nampak ni. Kak Nurizan Sulaiman pun ada, ya. Sahabat dari Singapura, ya. Alright. Dr. Narimah baru perasan ada rupanya daripada tadi, ya. Mike Nizam, ya. Siapa tadi? Zain Umar Rozi dah sebut. Zainab buang perkara-perkara yang melecehkan, itu fuguai, ya. Buang semua fuguai, kata Zainab Hassan. Baik, kita sambung, ya. Program kita disampaikan dibawa oleh webinar pada 18 bulan Julai tentang jom kita jadi orang berintegriti. Program kita juga dibuat yang Tok Abah selalu war-warkan. Pagi ni Tok Abah belum sempat sebab belum sarapan kan. Bila belum sarapan, Tok Abah tak makan Kondisi Plus. Ya, Kondisi Plus ni elok lepas sarapan untuk sendi-sendi sebab ni Kondisi ni mengandungi banyak antioksida. Jadi bagus untuk kesihatan badan lah. Terutamanya orang yang umur 40 ke atas, 30 ke atas ni, sengal sana sengal sini macam Tok Abah memang sangat relevan. Dan it does help, ya. Kadang-kadang kita punya trigger finger sangkut sana sangkut sini sebab ya kita buat kegiatan dan kedisiplinan membantu, alhamdulillah. Semalam jumpa sembahyang, lepas sembahyang Aidil Adha pun ada yang bertanya, saya dah mula makan Kondisi Plus ni, nampak elok ni sahabat-sahabat umur 50-an, 60-an, 70-an. Jumpa kat surau semalam, ya, selepas solat sembahyang Aidil Adha, seronok, ya, sebelum mereka menjalankan ibadah korban. Hari ni pun ada buat korban semalam, hari ni esok, ya, orang buat ibadah korban, ya. So alhamdulillah Tok Abah pun dah mula bercukur, ya, mengandaikan korban Tok Abah dia jalankan semalam. So Tok Abah dah mula cukur lah. Dia nampak comel sikit macam Adi Putra. Macam Mak Kilang kau, sejak Mak Kilang semua nak jadi Adi Putra. Tapi orang suka awang. Orang suka awang. Mula-mula marah kat abang. Tok Abah pun tengok awang menyampah. Awang tu siapa? Fatah Amin.
Dia kan dengki kan, membelot ya. Dia betul, lepas tu dia kira second hero lah ya. Sebab tu abang masa muda pun macam mirip Fatah Amin juga. Okay, so nombor 49, 48 tidak sudah ya. Change your input to change your output. Masukkan perkara-perkara positif dalam minda, dalam hati, dalam diri kita, ya, dalam pemikiran, dalam tindak tanduk kita, maka kita akan menghasilkan benda yang positif. Nombor 48, 49, ini pun simple but kadang-kadang kita terlepas pandang. Don't reinvent the wheel, kata guru-guru takbah tahun 80-an. Artinya tak payah buat benda yang orang dah buat. Jangan kita nak buat benda yang dah establish. Maksudnya apa? Ikut jejak langkah orang yang sudah berjaya. Awak cuba nak cari formula untuk berjaya, ya, dalam bisnes, dalam kehidupan, dalam perhubungan, dalam ikut jejak langkah orang yang sudah berjaya. Orang-orang alim, orang-orang baik, ya, orang-orang yang bijaksana, orang yang berpengalaman. Mereka telah banyak pengalaman yang baik-baik. So follow their footstep. InsyaAllah we be in India kata tu, India group lah, India zone, so to speak. Ikut jejak langkah orang yang berjaya. Mudah-mudahan kita bersama mereka. So ikut jejak langkah orang yang hebat-hebat, ya, orang yang baik-baik. Sebenarnya kita ikut amalan sahabat, di samping sunnah-sunnah Nabi, of course lah, kita ikut amalan para sahabat, ya. Orang yang telah dijamin syurga, orang yang dijamin kejayaan duniawi dan ukhrawi, maka kita ikut jejak langkah mereka. Kita insya-Allah berada dalam golongan mereka, step by step. Alright? Ikut jejak langkah orang-orang yang berjaya. Dan remember guys, ini untuk abang belajar through hardship juga, ya. Kita banyak belajar daripada orang berjaya, tapi kadang-kadang ada masanya kita lebih banyak belajar dari orang yang gagal. Ramai orang kata, Fadlah kan saya cakap belajar dari orang berjaya. Jangan lupa belajar daripada orang-orang yang gagal. Don't repeat their mistake. Ya, mereka gagal dan mereka dia dah tahu dah, ikut jalan tu mesti gagal. Adakah nak buat perniagaan mulakan dengan pinjam along? Contoh ya, bukan menghina siapa-siapa. Awak nak mulakan perniagaan dengan pinjam along, dan kita dah nampak banyak kisah orang yang pinjaman along ni akan sengsara. Of course sengsara di dunia, sengsara di kubur, sebab benda tu haram ya, hukumnya kalau ikut kata ulama. Dan macam mana nak bahagia dunia dan akhirat. Contohlah kan. So tak payah ikut jejak langkah. Alah, susah-susah nak pinjam bank, susah nak pinjam kawan, susah. Kita pinjam along aja. Alah, kita bayar sikit-sikit tak lagi. Dan bila sangkut, terpaksa lagi dalam hutan, ya, lari daripada rumah untuk mengelakkan daripada diganggu-gugat oleh along. Contoh, ya, ini kisah benar yang Tok Bah jumpa dari masa ke masa. Ya, so ingat, kita of course boleh ikut jejak langkah orang berjaya. Jangan lupa belajar daripada mereka yang telah banyak kali gagal. Don't repeat their mistakes. Ya, pesan seorang sahabat Tok Bah, kalau awak nak buat bisnes, jangan mulakan modal dengan hutang. Ya, kalau awak nak buat bisnes, jangan mulakan modal dengan hutang. Buat kecil-kecil dulu. Jangan ambil hutang besar lepas tu start ini, and then you are in trouble. Ya, admin pun pakai duit pinjaman, ya, untuk gaji pun pakai duit pinjaman, itu tak betul. Itu business foundation tak bertepat. You akan in trouble. Dan jangan buat bisnes dengan tidak buat accounting yang betul. Kadang nampak, maju, tapi tengok pendapatan tak ke mana. Rupanya dia punya accounting silap. Ini ramai sahabat Tok Bah yang telah berjaya buka kilang dan sebagainya. Rupanya mereka salah accounting, tak buat accounting dengan tepat. Rupanya makan modal, termakan modal, ataupun untung pun dapat sedikit sangat. Nampak banyak, macam sale banyak, tapi sebab mereka tak buat accounting yang betul, maka rupanya aras keuntungan amat kecil sebab salah calculation. Ini semua jejak langkah orang yang telah gagal ni, telah menghadapi kegagalan. Kita ikut mereka, kita belajar dari mereka, maka kita tak akan repeat the same mistake. Kalau kita nak belajar dari pengalaman sendiri, kita kena hidup 1000 tahun baru dapat pengalaman yang minimum untuk survive dalam hidup. If you want to rely on your own personal experience to survive, you got to live 1000 years, kata guru Tok Bah. Betul lah. Ya, kita nak mengalami sendiri baru nak faham, baru nak tahu.
Orang pandai belajar dari kesilapan sendiri, pengalaman sendiri. Orang bijaksana belajar dari kesilapan orang lain, pengalaman orang lain. Tak payah tunggu kita mengalami sendiri. Got it? Got it. Dan orang lain ini termasuk yang berjaya dan yang sederhana dan yang gagal. We can learn from them too. So ikut jejak langkah orang yang sudah berjaya, tetapi jangan remehkan, jangan pinggirkan, jangan tak pek cakna dengan pengalaman orang-orang yang gagal untuk kita fahami, kita ambil iktibar dan cakna. Allahumma selamat ya. Bagus ya. Itu tip yang pada Tok Abah sangat mahal. Ya, belajar daripada orang berjaya, jangan lupa belajar daripada orang yang gagal. Alright. Dan Tok Abah ingat, ni Tok Abah dah sebut kemarin dulu kot. Apa kata Socrates? Smart people learn from everything and everyone. Orang bijak belajar pada semua orang, semua perkara, semua peristiwa dia belajar. Dia buka mata, buka minda, buka hati. Dia belajar pada semua situasi. Orang yang biasa-biasa belajar daripada pengalaman sendiri. Ini orang biasa-biasa. Yang dia terantuk, dia tengadah. Orang yang tak pandai, orang yang bodoh, kata Socrates. Tok Abah tak gunakan perkataan bodoh ya, tapi Socrates kata stupid people. Orang yang tak pandai lah. Stupid people, ya, dia belajar dari siapa? Orang bodoh ni kata, aku tahu semua hal, aku tak payah belajar tapi di mana-mana. Aku tahu semua hal. Orang bodoh dia rasa dia tahu semua hal. Dia tak nak belajar dari siapa-siapa pun. Orang bijaksana belajar daripada semua orang, semua pengalaman, semua situasi. Kalau hari hujan dia belajar sesuatu, kalau orang terjatuh aksiden dia belajar, daripada banjir dia belajar sesuatu, ya, daripada apa pun dia belajar. Aduan rakyat, dia tengok berita aduan rakyat, dia belajar sesuatu. Daripada bersamamu dia belajar sesuatu. Daripada orang menolong orang Palestin dia belajar sesuatu. Orang semayang di Masjid Al-Aqsa dia belajar sesuatu. Ya, orang bijaksana belajar sesuatu daripada semua perkara, semua orang, semua situasi. Orang bijaksana terlampau cakna, dia buka minda, hati, perasaan, emosi. Orang biasa-biasa belajar dari pengalaman sendiri. Not bad. Orang bodoh, dia tak nak belajar lagi. Aku tahu semua hal. Aku tahu semua hal. Itu orang bodoh. Be careful guys. Be careful. Itu Socrates kata. Jangan perasan awak tahu semua hal. Rupanya awak masuk golongan yang tak pandai. AKA bodoh. Alright? Ya. So tadi untuk pagi-pagi Tok Abah rupanya kadang-kadang malam tadi makan raya banyak sangat. Malam tadi makan seketul lemang. Ni masa lapar sikit masa tengok final Wimbledon. Ya, Tok Abah harapkan separuh orang Malaysia tu ni Kyrgios boleh menang, tapi dia dikalahkan oleh Djokovic ya. Memang orang hebatlah, pemain nombor 1 dunia. So Tok Abah pagi tadi lapar, perut kosong dan kurang bertenaga, Tok Abah minum premium cokolate ya. Dapat minum 1/3 cawan. Bersemangat, berpeluh walaupun bawah aircon ya. InsyaAllah pagi-pagi dapat premium cokolate ni memang berkhasiat, memang segar, memang rancak. So I always start my day with something positive. Bangun tidur senyum, menghadap kiblat, berdoa. Lepas tu pergi ke toilet dan sebagainya. So Tok Abah terus buat air panas-panas ya. Habis saja solat semua, so Abah pun dapat minum ya air yang sudah hangat ya. Dan macam inilah kesannya. Bersemangat insya-Allah. So dan of course lah ya, itu yang Tok Abah lakukan tiap-tiap hari. Dan untuk anak-anak, Tok Abah selalu pesan ya, mak ayah, ini dah habis dah ibadah korban. So kita ambil semangat berkorban. Mak ayah yang sanggup berkorban untuk anaknya, buat sedikit pelaburan ya, dengan Excel Plus perasa coklat ni memang lazat ya. So lepas bagi anak sebiji pagi, sebiji petang, jauhkan dari mereka sebab mereka akan nak lagi. I want some more, I want some more, I want more. Memang sedap. Memang sedap ya. Jadi nanti dia makan habis-habis. Ini dengan Didi and Friends sebagai adanya ikon, dan Tok Abah and Friends. Tok Abah and Didi and Friends ya. Tok Abah pun jadi didikan, dididize. Tok Abah pun pakai uniform macam Didi and Friends ya. Cuba tengok dia punya iklan ya. So Exapla ni ada vitamin C untuk immune system, susul awal lembu, kolostrum yang sangat bagus untuk pembinaan badan dan otak anak-anak. Ada buah tamar bagi tenaga, ada susu, skim milk, ada DHA powder untuk merangsang otak kanan, otak kiri, ada biji teratai. Allah mencipta teratai ni, lotus ya, untuk memberi aura ketenangan. Sebenarnya ikut kajian
orang yang stres, pegang bunga teratai. Pegang bunga teratai dah tenang dengan izin Allah. Itu dia punya aura dia. Ya, apatah lagi kalau kita makan biji teratai. Dan kajian demi kajian satu dunia telah mengesahkan. Ya, orang yang makan biji teratai ni, Tok Abah sukalah ya. Kadang minum lencikang. Lencikang pun ada biji teratai. Kita akan dapat ketenangan. So, anak-anak yang makan ni, yang memang ada biji teratai, dia akan tenang, akan bertenaga, akan fokus. Dia duduk lama belajar seronok, dia mudah mencerap. Ya, bukannya makan 3 hari seminggu terus pandai. Tak ada. Itu bohong punya cerita tu. Tapi Tok Abah kata dengan makan ni, mereka akan bertenaga, akan lebih fokus, seronok belajar. Dan mak bapak pula dah alang-alang membuat pelaburan untuk anak-anak. Doakan kat kepala anak dengan Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Jadi akan tenang dan seronok belajar. Ya, dan haramkan pemikiran negatif kat rumah. Mak bapak mempamerkan kasih sayang. Bawa masuk rezeki yang berkat ke dalam rumah tangga. Nampak? Dan pastikan anak-anak belajar menghadap kiblat. Nampak? Dan mak bapak doakan guru-guru anak. Nampak? Nampak tak? Bukan sebab Excel Plus saja ni. Tapi itu perubahan-perubahan yang berpackage. Asbab Excel Plus Perasa Coklat ni sebagai pencetus perubahan dalam keluarga. Barulah anak-anak jadi hebat. Mak bapak berubah dulu. Mak bapak penuh kasih sayang, fikir positif, ya, sebut perkara yang baik, bukan kata bodoh, degil, jahat, pemalas. Tak ada dah, haram dalam rumah tangga. Nampak tak? Lepas tu doakan guru-guru anak dan pesan pada anak-anak, kalau kamu nak pandai, nak berkat, doakan guru-guru kamu, doakan kawan-kawan kamu. Ini contoh ya. Yang Tok Abah rasa ramai orang dah lakukan, tapi ramai juga yang masih terlupa. Hence, ya, Tok Abah punya tanggungjawab untuk ingatkan. Ya, dan Tok Abah alhamdulillah masa muda-muda dulu, Tok Abah memang pesan pada anak-anak untuk doakan guru-guru mereka, dan Tok Abah sentiasa doakan guru-guru anak agar mereka dapat mendidik anak-anak kita dengan sewajarnya, dan dapat keberkatan ilmu. Ikut kajian, bila mak bapak rapat dengan guru-guru, maka prestasi akademik anak meningkat, kurikulum meningkat, masalah disiplin berkurangan. Bila mak bapak rapat dengan guru-guru. Dalam zaman sekarang, Tok Abah difahamkan, hampir semua guru ada WhatsApp group bersama ibu bapa. Itu salah satu inovasi pihak sekolah untuk merapatkan hubungan antara guru-guru dan ibu bapa, agar ibu bapa dapat maklumat yang sewajarnya tentang kerja rumah, tentang prestasi anak, tentang assignment, tentang buku yang patut dibawa ke sekolah, tentang yuran-yuran, tentang aktiviti di sekolah, melalui WhatsApp group antara ibu bapa dan guru kelas. Subhanallah. Bagus ya? Sangat baik. Okey, sambung. Tip nombor 50. Tip nombor 50 untuk menjana ataupun menetap memperkasa motivasi dalam diri ialah, ini pun Tok Abah kurang lakukan. Tapi hujung-hujung ni bila dipesan ya, dulu Tok Abah memang tak berapa gemar membaca apa tau, membaca bibliografi. Tok Abah tak minat. Tok Abah suka belajar subject matter, ya, ataupun tentang psikologi, tentang komunikasi, tentang motivasi. Itu memang bidang Tok Abah. Tok Abah suka baca. Tapi nak bibliografi ni tak berapa minat. Kisah kejayaan orang lain kita dulu sebab, ya, entah kenapalah, tapi bila ramai orang pesan, baik kamu baca bibliografi, ya, kita baca sirah Nabi Muhammad tu pun bibliografi sebenarnya. Kisah hidup sirah Nabi itu bibliografi. Dalam Quran pun 1/3 adalah kisah sejarah, kisah manusia, kisah nabi-nabi. Ya, so bila Tok Abah dengar nasihat tu, Tok Abah mula minat membaca bibliografi ataupun kisah kejayaan, kisah hidup orang-orang yang berjaya. Maka kita dapat belajar daripada mereka. Tok Abah bacalah kisah Henry Ford, kisah of course lah, ya, sahabat-sahabat Nabi, kisah tentang nabi-nabi, ya, kita baca. Kita baca dan baca, kita akan dapat banyak pengajaran. Ya, sebab Tok Abah pesan tadi apa? Kalau kita nak belajar dari pengalaman sendiri, kita kena hidup 1000 tahun. Itu my teacher told me. Muhammad Fadilah, kalau kamu nak belajar dari pengalaman awak sendiri, awak kena hidup 1000-2000 tahun. Baru kamu dapat pengalaman yang secukupnya untuk, yalah, menjalankan tugas-tugas kamu dengan sempurna. Yang kamu nak hidup sampai 1000 tahun, macam mana? So, belajar dari pengalaman orang lain.
Kalau awak ada kawan, katalah macam Tok Abah ada WhatsApp group, ya, katalah ada 40 orang. Setiap orang ada umur 60, 70. 4 kali 7, 2,800 punya tahun pengalaman. Engkau, lawyer buruk. Ya, 2,800 tahun punya pengalaman. Kita timba daripada kawan-kawan yang umur 70-an. Warga platinum. So, take advantage of your, group. Ya, baca kisah kejayaan orang lain, berkongsi pengalaman, maklumat dengan kawan-kawan kita, dengan orang lain, ya, baca, tengok, surf internet, belajar dan belajar daripada orang lain punya pengalaman. Kita akan dapat, masya-Allah, ya, satu kata tu, standard kehidupan yang tinggi dengan tidak payah kita mengalami secara peribadi. Of course, orang yang pandai belajar dari pengalaman, orang yang bijaksana belajar dari pengalaman orang lain. Ya, orang lain terantuk, kita pula tengadah. That is very smart, very wise. Ya, okey. Ya, so baca kisah kejayaan atau bibliografi orang-orang yang berjaya, untuk kita dapat belajar dan ikut jejak langkah mereka, insya-Allah. Ya, itu sebabnya Tok Bapa perasan, ya, ikut kajian Bob Proctor, ikut kajian Anthony Robbins. Ya, hampir semua, bukan hampir semua, yalah, semualah. Semua orang berjaya banyak kali gagal sebelum berjaya. Dan ikut kajian yang tak apa baca, kebanyakan jutawan bilioner telah bankrupt 5, 6, 7, 8 kali sebelum berjaya. Bankrupt kau 5, 6, 7, 8 kali. Itu tak apa baca daripada bibliografi orang-orang yang berjaya. Barulah dapat maklumat tu. Kalau tidak, mana kita tahu? Oh, ingat orang tu berjaya daripada muda terus berjaya, ya, jadi kaya raya. Adalah seorang dua yang kaya raya daripada harta mak bapak dia, adalah seorang dua. Tetapi kebanyakannya, macam siapa nama Apple punya bos, ya, dia memang billionaire, tapi bilion dia bagi pada badan-badan amal. Anak dia bagi adalah seorang dapatlah 1 bilion kot, ya. Dia kata dia tak bagi banyak pada anaknya, tapi dalam tak banyak pun bilion jugalah pada anak-anaknya. Dia bagi sedikit, tapi yang lain bilion bagi kepada badan-badan amal. Kajian kanser, kajian penyakit, kajian membangunkan Afrika, membangunkan anak yatim, berbilion-bilion. Luar biasa, ya. Dia kata anak aku dah cukup pendidikan yang untuk mereka, dan adalah asas untuk mereka hidup. So yang lain dia buat kerja amal, ya. Ini orang yang faham tentang kehidupan. Sebab, ya, apa yang kita ada ni ada hak orang lain, terutamanya orang yang kurang bernasib baik, ya. Subhanallah. Dan kita masih ada dalam semangat korban, ya. Kenapa kita ada hari raya korban? Untuk itulah membantu orang yang tidak kurang bernasib baik berbanding kita. So kita sama-sama untuk membangunkan semangat membantu orang lain, semangat berkorban, ya. Kita merayakan Idul Adha, ya. Alhamdulillah, daripada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sampailah kepada pengalaman semasa kita, ya, insya-Allah. Baik, so tu tip nombor 50. Tip nombor 51. Ini pun tak apa, memang sukalah, ya. Semua orang suka. Tip nombor 51 ialah dengar lagu-lagu yang merangsang jiwa, merangsang semangat, merangsang emosi yang positif. Dengar lagu-lagu yang merangsang, ya, kata tu keinsafan, ya. Sebabnya tu apa, bila dengar lagu, ya, kalau dengan lagu-lagu lama kita akan terangsang balik emosi muda, emosi sehat, emosi remaja, which is good, ya. Ikut kajian di beberapa hospital di luar negara, didapati bahawa pesakit-pesakit yang mendengar lagu masa mereka muda, katalah pesakit umur 60-an, 70-an, mereka dengar lagu-lagu masa mereka umur 20-an. Kalau zaman Tok Abah dengar lagu-lagu tahun 60-an, lagu pop ye lah, ya, berbanding lagu-lagu yang sekarang, ya. So ikut kajian eksperimen yang mereka lakukan, pesakit-pesakit yang dengar lagu-lagu lama 50% lebih cepat sembuh berbanding pesakit-pesakit yang dengar lagu-lagu terkini, lagu-lagu semasa. Dahsyat, ya, dia punya impak. Bila dengar lagu lama, dia akan mengimbau kenangan lama, semangat lama, kesihatan lama, tenaga lama. Dahsyat, ya, Allah punya kuasa. Dengar lagu-lagu yang merangsang jiwa. Dan Tok Abah bila dengar lagu Taqwa dan Iman, bila kalau betul masanya memang meleleh mata, ya.
ya, lagu daripada Allahyarham Datuk Ahmad Yahya, lagu Taqwa dan Iman yang dinyanyikan semula oleh Raihan dan Manbai, tak salah Tok Abah ya. Cuba dengan lagu Taqwa dan Iman. Ya, selagi hayat dikandung badan, that is the song ya. So Tok Abah dengar tu, ya Allah ya, tak ada gunanya hidup apa ni kalau kita tak jaga solat, kalau kita tak takwa dan iman ya, kalau kita melupakan orang yang miskin ya, orang yang susah kita lupakan, tak ada makna hidup awak. So tu sebenarnya Tok Abah bila lagu Taqwa dan Iman tu dengan bait-bait liriknya, maka akan mengimbau kenangan, menaikkan motivasi, insafkan diri. Sama dengan kita menyambut semangat Idul Adha ni, Idul Adha ya. So tu sebabnya bila tengok ya, Tok Abah bila nampak orang sembahyang di luar Masjid Al-Aqsa semalam kat berita, Tok Abah terkenang masa Tok Abah pergi ke Palestina ya, adalah 5-6 tahun lepas kot ya. Tok Abah sempat ke sana dengan keluarga ya, dalam musim sejuk ya, nampak faham sikit-sikit ya, walaupun kita ya tidak dapat merasakan penderitaan sebenar, tapi dapat kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka terkurung ya di negara sendiri, dalam penjara yang paling besar dalam dunia ya, ada pagar 12 kaki, mereka memang terkurung, memang yalah ya, kesian ya, sangat kesian. Yang sengsara orang-orang Palestin, itu negara mereka sendiri, itu negara mereka dipenjara dalam negara mereka sendiri ya, kesian ya, memang kurang ajar Yahudi Zionis ya, sangat kurang ajar. Tapi mereka disokong oleh kuasa-kuasa besar yang juga kurang ajar ya. So dengar lagu-lagu yang merangsang jiwa, tengok peristiwa-peristiwa yang merangsang jiwa, menyebabkan kita lebih insaf, dan mudah-mudahan kita bertambah motivasi untuk membuat kebaikan ya. So kita jadi manusia ni jangan sibuk sekarang nak jadi terbaik, tapi fikir macam mana nak berbuat baik. Bukan sekarang nak jadi yang terbaik, that is good. Cuba nak jadi terbaik pun bagus, tapi lebih baik kalau kita fikirkan macam mana nak buat baik, macam mana nak berbuat baik, macam mana nak berbuat baik. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, yang Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali ya. Sebuah sepotong hadis yang sangat besar implikasinya. Jom jadi orang yang bermanfaat dengan memberi kebaikan, khidmat ya kepada orang lain, bantu orang lain ya, dan Allah akan bantu kita selama mana kita membantu orang lain dengan ikhlas, dengan integriti. That's why Tok Abah akan bawakan webinar integriti pada 18 Julai 10 pagi sampai 1 tengah hari, insya-Allah 3 jam, lebih daripada 150 tips tentang integriti ya, tips ya, untuk memahami apa tanda tidak berintegriti, punca tidak integriti, kesan tidak berintegriti, bagaimana nak transform diri, dan yang paling penting 25 tip untuk menjana integriti dalam diri ya. Bila kita berintegriti, Allah sayang, bos sayang, kawan sekerja sayang, pelanggan sayang, keluarga pun berbangga ada ahli kerabat macam kita yang berintegriti. Dan kita akan jadi teladan yang baik, kita akan jadi legenda ya, insyaAllah ya, insyaAllah. Okay, dengan lagu-lagu yang merangsang jiwa, kita akan jadi orang yang positif step by step. Alright. So ingat, jangan lupa ya, janji temu kita 4 hari lepas ya, Tok Abah diberitahu oleh kita punya staff, 55 orang daripada KKM mendaftar untuk program webinar integrity. 55 orang daripada KKM sahaja. Setco dah tempah banyak tempat, tapi belum tak apalah sekarang, tak tahu sekarang ya, sejak cuti raya ni tak check dengan pejabat. Mungkin dah register, orang Setco pun nak mengatakan berpuluh-puluh ya, dah beratus peserta dalam program integrity kita pada 18 Julai. So boss, send your staff to our program. Staff minta izin daripada bos untuk attend program Tok Abah pada 18 Julai ya. Jom kita memperkasa integriti dalam diri, InsyaAllah berbaloi seronok, dan yang paling penting mengubah lanskap diri kita untuk lebih cemerlang di rumah, di tempat kerja, dalam masyarakat, jadi aset yang lebih berguna sebab anda berintegriti. Integriti, buat benda baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak. Integriti satu kewajiban, satu kemestian, bukan satu pilihan.
Ya, bukan. So don't leave home without your integrity. Bila kita buat baik, kita sedekah, kita bantu orang, kita ialah belanja orang makan, tapi tak ikhlas, tak ada integriti, kosong, zero. Tak ada pahala, tak ada kesan, tak ada faedah, langsung dapatlah nama kot, orang puji tetapi sebenarnya tak ada makna sebab kita tak ikhlas. Alright? Sebabnya jangan tinggalkan rumah tanpa integriti anda dalam diri. Don't leave home without it. Okay? Dan program kita dibawakan oleh Kodisi Plus ya. Cordyceps militaris yang banyak antioksida, bagus untuk orang lama yang sengal sana sengal sini, yang sakit sana sakit sini. Ini membantu. Dia bukan ubat serta-merta, tapi membantu perjalanan darah kita, saraf-saraf kita dan sebagainya. Dan memang sudah terkenal kajian Cordyceps ni. You just Google, kaji, baca tentang Cordyceps militaris ya. So insyaAllah. Dan ada vitamin C plus ni. Vitamin C, dia dapat memperkasa imuniti, tenangkan fikiran, cantikkan kulit dan berbagai-bagai fadilat vitamin C. Tenang fikiran. Tengok monyet-monyet, tenang, cool dan tak stres. Kalau tak nak tenang macam monyet, tak adalah. Ya, dan makanlah Kodisi Plus. Ya, okey. So, kita ada lagi masa sikit lagi. Ni tip nombor 51 dengan lagu-lagu yang merangsang jiwa. Tip nombor 52. Ni second last tip untuk hari ni. Cari kekuatan dalaman yang memang ada dalam diri. Cari kita punya X factor, cari apa dia bakat-bakat dan potensi diri yang belum diterokai, dan gunakan gerak batin yang ada dalam diri semua manusia, terutamanya orang perempuan. Orang perempuan punya gerak batin luar biasa. Orang lelaki pun ada. Tapi kerana orang lelaki sibuk menggunakan logik dan akalnya, otak kiri, maka gerak batin dia agak terabai. Maka tak berapa tajam, tak berapa sharp, sebab kurang digunakan secara istiqamah berbanding orang perempuan yang sering menggunakan gerak batin. Sebenarnya orang perempuan ni, sebab dia pakai gerak batin yang sangat hebat, mereka biasanya akan tahu apa yang berlaku tanpa diberitahu. Maknanya, para suami, dengar ya nasihat Taubah, pernah dengar ya, ni based on Taubah punya kajian dan kajian yang berpuluh tahun punya kajian. Orang laki-laki tak boleh berbohong pada isterinya. Isteri tahu apa yang berlaku sebenarnya. Cuma mereka tak sampai hati nak cerita, ataupun malu, ataupun segan, ataupun mereka sanggup berkorban untuk pembohongan ataupun rahsia yang disimpan oleh suami. Ya, ikut kajian Taubah, orang perempuan ni paling lama 3 hari dia akan dapat menghidu apa yang berlaku. Sebab Allah beri wanita gerak batin yang sangat kuat. Ya, terutamanya orang perempuan yang solat taubat tiap malam, yang selalu istikharah. Kisah seorang isteri ini kisah contohlah. Ni ribu-ribu kisah macam ni Taubah dengar sejak muda sampai sekarang. Ya, isteri ni bermimpi ada nampak wanita memasukkan najis ke dalam minuman suaminya. Tiap malam dia mimpi. Ya, tapi suami ini seorang yang sangat baik, semayang tak tinggal, memang suami yang sangat bertanggungjawab. Ya, tapi hujung-hujung ni suami dia pelik. Ya, dia kadang bangun pagi pukul 2, pukul 3 pagi cuci kereta. Bangun pukul 2, 3 pagi cuci kereta. Pelik tak pelik? So, dan kami ni orang yang sangat warak lah. Ya, semayang tak tinggal, puasa Senin Khamis dan sebagainya. Ya, sangat bertanggungjawab. Tapi entah kenapa isteri mimpi yang pelik-pelik, gerak batin dia mengatakan, satu hari dia kata, "Bang, abang ada simpan rahsia ke?" Suaminya pun termenung. Rahsia? Rasa-rasa tak ada. Suami ni punya jujur. Rasa tak ada. Lepas tu isterinya selepas mimpi yang pelik dan jelat, dia kata, "Saya mimpi abang nampak dengan wanita ni, ini namanya sekian. Lepas tu suami termenung. Abang kenal perempuan tu. Rupanya suami dia macam keadaan terpukau, telah menikah dengan wanita ini. Ya, dan dia pun macam mamai aja. Yang pendekkan kita, kalau yang percaya, dia kena syihir lah. Tapi ramai orang tak percaya, tak mengapalah. Ya, ini isu yang kita abstrak, kita pun tak tahu kan. Allah saja maha mengetahui benda-benda gaib kan. Tapi bila dirawat dan sebagainya, maka bila suami itu perasan yang dia telah nikah, ya, dalam keadaan yang tidak
sedar. Tak tahulah hukum nikah tu ya. Tu kena tanya mufti. Tok Abah tak tahu tu. Nak jawab semua tu ya. So dia rupanya dalam keadaan macam terpukau. Dia tak tahu apa yang dia lakukan. Ya. So bila dirawat baru dia sedar balik. Dia sangat menyesal situasi. Tapi sebab isteri yang luar biasa hebat, sama-sama hebat kan, orang-orang baik Allah datangkan pasangan yang baik-baik, maka dia kata tak apalah ya, ni dah berlaku sekarang ni abang kena jaga gini, tapi yang penting rawat, dia buang semua kesan-kesan syihir dan sebagainya, maka suami isterinya meredakan dan dengan syarat yang mendidik isteri ni dengan cara yang baik dan sebagainya. So banyaklah kisah-kisah yang Tok Abah dengar macam itu ya, gerak batin ya, gerak batin, dan ramai isteri ya, yang suaminya berpoligami dalam diam, semuanya dah diberi Allah gerak batin, tapi ya, mereka kadang tak perasan. Contoh lagi ya, seorang isteri kawan Tok Abah lah ya. So Dil, aku ni baru dapat berita, dia panggil Tok Abah Dil ya. Aku baru dapat berita Siman, bukan nama sebenar ya, Siman ni rupanya dah 3 kahwin berpoligami. Aku langsung tak tahu Dil ya. Tok Abah pandang kawan Tok Abah ni, takkan iyalah Minah, bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar, takkanlah Minah kau tak tahu. Aku rasa ada lah, tapi pagi petang siang malam Siman ni kat rumah. Dia tidur sebelah aku pagi petang siang malam. Ya. So macam mana aku nak sangka yang bukan-bukan, walaupun dalam kepala aku terasa lah dia ada perasaan ini, mungkin dia ada wanita lain ke apa, tapi ikut logik. Ni wanita ni pun seorang yang sangat pandai ya, ada PhD dan sebagainya ya. So dia pakai logik, dia tak pakai gerak batin dia. Rupanya apa berlaku ialah si Man ni, bukan nama sebenarnya, si Man ni dia memang orang yang baik, lemah lembut ya. Rupanya dia ni memang 24 jam kat rumah, kecuali dia sembahyang subuh dia kat masjid ya. Lepas subuh dia memang jenis yang dia ni memang aktif. Tok Abah memang tahu dia ni aktif, berjogging, bermaraton ya. So dia lepas sembahyang subuh je, dia pun jogging sampai pukul 8 pagi, balik sarapan pergi kerja. Dia orang pegawai hebat lah ya. So suami isteri orang hebat. Rupanya nak pendekkan cerita, selama 3 tahun lah ya, masa dia pergi subuh dia berjogging, masa itulah dia berjogging. Maksudnya dia sudah berumah tangga ya, dia berjumpa waktu itulah, waktu subuh, waktu sampai waktu jogging dan sebagainya tu, ada anak seorang. 3 tahun dah berlaku, barulah isteri dapat maklumat tu. Dia punya gerak batin kata memang ada, tapi dia pakai logik. Dah pagi petang siang malam ada kat sisi dia, sama-sama pergi kerja ya, balik kerja sama, tidur pun sebelah tiap-tiap hari selama 3 tahun. Macam mana nak fikir yang bukan-bukan? Tapi gerak batin kata macam ada, tapi logik kata no lah, cannot be lah. Nampak? Ini kisah benar. So artinya tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat ya, so kita ada gerak batin, gunakan kita punya gerak batin tu untuk kebaikan. Orang perempuan untuk bertanya, take heed of your gerak batin ya. Dan orang yang lelaki kena ingat, anda tidak boleh membohongi pasangan anda, sebab gerak batin mereka Allah jadikan luar biasa. Mereka akan tahu hakikat sebenar paling lama 3 hari ya. Ikut kajian Tok Abah, tak semestinya betul. Tengok situasi, sebab manusia ni bukan robot, semuanya berbeza-beza. Okey? Alright. So tu tip nombor 52. So Tok Abah akan berhenti di nombor ganjil, sebab Tuhan itu witir, Allah itu ganjil, kita berhentikan nombor ganjil. Tip nombor 53 kita berhenti. Tapi sebelum tu Tok Abah ingatkan, program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 18 Julai. Jom jadi orang berintegriti. Bos-bos, send your staff. Ya, KKM pun hantar 55 orang. Selepuk dia hantar. Setco pun hantar berpuluh-puluh, dan banyak agensi lain yang hantar ya. Swasta dan kerajaan dan individu yang juga dah beratus peserta khusus kami. Tok Abah excited seronok untuk berjumpa mereka semua pada online pada 18 Julai. Masih ada semangat korban ya. Dan of course lah, ini sempena bulan integriti bulan Jun, tapi kita tunda ke bulan Julai sebab ramai orang mohon untuk dapat kelulusan daripada agensi masing-masing untuk all the technical necessities. Maka mereka minta tangguhkan kepada bulan Julai, dan memang kita dapat beratus-ratus peserta ya. Sebab kita tangguhkan ke bulan Julai, alhamdulillah. So masih sempat lagi ya, masih sempat. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 11. So artinya ada seminggu lagi. Ada seminggu lagi ya. Ada 1 minggu lagi untuk
anda mendaftar cepat, janganlah last day. Kesian ya, Cik Kin dengan Cikgu Nazrin untuk menguruskan semua. So, janji temu kita pada 18 Julai, 10 pagi sampai 1 tengah hari. Jom jadi orang berintegriti untuk kelangsungan organisasi. Ya, dan orang berintegriti ini untung. Allah sayang, bos sayang, mudah dapat bonus, mudah naik pangkat. Ya, jadi contoh teladan yang baik untuk keluarga. Mak bapak berbangga ada anak-anak yang berintegriti. Dan anda pun akan, selamat dunia, akhirat, dalam masyarakat, dikubur pun selamat insya-Allah. Siapa kata, apa untungnya berintegriti? Integriti buat benda baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak. Ya? Okey. So, poin yang terakhir pada pagi ni, kalau panjang umur besok boleh ada kod kalau panjang umur ada rezeki ya. Tip nombor 53 pagi ni ya. Motivasi datang bila kita mula lakukan tabiat baru, perkara baru, amalan baru. Bukan sekadar dengan CD ke, dengan YouTube ke, dengan Fadilah Kamsah cakap ke, dengan FB Live ke, ya, tengok video, baca buku. Kita tidak boleh bermotivasi dengan baca buku atau tengok video saja. Naik semangat ada. Tapi kita tak boleh bermotivasi tanpa berubah tindakan. Berubah cara bertindak, cara makan, cara minum, cara berpakaian, ya, cara bercakap, cara membuat keputusan. Kena berubah tindakan untuk bermotivasi. You cannot be motivated if you are doing the same old thing day in, day out. So, ubah tindakan, ubah cara beramal, ubah cara bertindak, maka anda insya-Allah akan bermotivasi. Ya, so tu tip yang terakhir untuk hari ni. Itu baru akan ulang besok di situ ya. So, motivasi datang bila kita mula melakukan tabiat baru, perkara baru, amalan baru, ya, bukan sekadar dengan CD atau YouTube atau video atau TikTok ataupun membaca buku. Ya, itu dapat idea tapi tidak boleh memotivasikan diri kita dengan cara yang istiqamah. So happy birthday, happy anniversary. Ada orang yang nikah hari ni, ada orang yang ada walimah hari ni, atau apapun pergi wedding malam ni Haji Fazli punya anak yang berbesan insya-Allah dengan Datuk Datuk siapa? Allahumma selamat. Siapa nama? Syamsuddin Rosyamno. Datuk Rosyamno punya besan. Ya, so malam ni ada dia punya reception kat Saim Dabi Convention Center. InsyaAllah Tok Abah dengan Tok Mak akan hadir pada malam ni. So selamat pengantin baru, selamat anniversary, selamat menyambut hari lahir, selamat berkorban, ya, selamat ibadah korban, selamat mengagih-agihkan daging, selamat kata tu bercuti dengan keluarga, selamat dalam perjalanan, selamat meraihkan apa yang patut diraihkan. Mudah-mudahan anda semua dirahmati Allah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.